kurang 1 minit lagi kita akan mula kita punya live FB MSB for all. Okey. Okay. Welcome to FB Live MSB for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hi semua Max Kabian and all the viewers. Tak kisahlah anda dari mana, actually Encik Faizal, Cik Nazri, dari segi kita punya grup-grup untuk Sabah, untuk Johor semua. So selamat datang ke kita punya live hari ini. So jadi saya nak minta untuk anda semua, untuk Max Kabian dan juga kita punya viewers pada hari ini, untuk share, untuk tekan butang invite ramai lagi kawan-kawan, rangkaian network anda untuk tengok kita punya live pada hari ini, iaitu hari Jumaat hari ini, 3 hari bulan April 2020 bersamaan dengan 9 Syakban. So, apa khabar anda semua? Okey, Nizi doakan semua dalam keadaan sihat, sejahtera, duduk di rumah elok-elok, stay at home. So, dengan keadaan kita punya pandemik COVID-19 ni, so Nizi harap semua duduk dekat rumah elok-elok lah. Okey. So, jadi untuk itu, sebelum kita nak pergi dengan lebih lanjut lagi, okey, hi semua, untuk semua Max Kabian, tak kisahlah dari mana anda berada, duduk dekat rumah, tengok live kita pada hari ini. So, jadi yang mana Max Kabian boleh invite lagi ramai-ramai kawan macam Nizi cakap tadi, share dekat FB wall anda masing-masing supaya ramai lagi kawan-kawan, rangkaian dan juga friend list dekat Facebook anda boleh tengok kita punya live slot pada hari ini. Dan lagi satu, anda kata anda ada apa-apa soalan, so jadi ada apa-apa yang nak dikongsikan ataupun apa yang macam contohnya terlintas dekat kepala, yang ada masalah-masalah tertentu tentang penggunaan kita punya produk pada hari ini, iaitu V-Spine, boleh utarakan dekat ruangan komen. Nanti Mizi akan go through dan juga bacakan lah. So mana yang nak kongsikan juga penggunaan V-Spine ni, apa kebaikan dia sebelum dan juga selepas menggunakan, so boleh juga letak dekat ruangan komen. So sama-sama kita kongsikan kita punya kebaikan produk weekend ni dekat ruangan komen dekat sana. Okay. So jadi hai semua, hai. Yeah. So jadi betul, tag, share jaringan-jaringan network anda supaya mereka tak terlepas kita punya live pada hari ini. So jadi untuk tajuk live kita pada hari ini, iaitu seperti yang telah dipromosikan, seperti yang dah diwar-warkan, tajuk hari kita pada hari ini adalah berkaitan dengan kita punya V-Spine, iaitu dan juga berkaitan dengan tulang belakang kita sendiri. So jadi sebelum Mizi nak go through dengan kita punya tajuk kita live pada hari ini, kita nak gather kita punya viewers yang lebih tinggi lagi. So jadi Mizi nak bagi advice sedikit untuk kita punya tentang live hari ini, iaitu berkenaan dengan sedikit untuk kita punya PKP kita kan telah dilanjutkan sampai 14 hari bulan 4 nanti. So apa-apa yang penting, sebab kita tahu untuk situasi sekarang, pihak HQ hanya akan buka pada hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat, dan waktu operasi adalah seperti biasalah, iaitu dari jam 10 pagi hingga ke 3 petang. So jadi urusan-urusan untuk pesanan dan juga lain-lain boleh rujuk dekat kita punya customer service dan juga warehouse lah. Okey.
So jadi Mizi nak ingatkan juga lagi, so kita punya keadaan isu semasa kita, iaitu kita punya keadaan COVID-19 ni. So hari ni Mizi nak cerita sedikit tentang bakteria dan juga virus. So apa yang dimaksudkan dengan bakteria dan juga apa yang dimaksudkan dengan virus. So kalau kita tahu kedua-dua organisma ni ataupun kita katakan mikroorganisma yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita sendiri. So actually benda ni sangat-sangat halus. So jadi apa beza bakteria dan juga virus ni? So jadi yang pertama, kalau kita nak tengok untuk jenis bakteria ni kita boleh nampak dengan actually boleh tahu sama ada dia ada kategori dia, ada yang baik dan juga yang jahat. Tapi most ataupun kebanyakan untuk kita punya virus pula, mostly virus adalah benda yang jahat. So jadi in term of that, dengan keadaan kita punya COVID-19 ni, dia adalah sejenis virus. So memang itu akan bagi impact kepada kita punya kesihatan kita. So jadi kalau kita tengok bakteria ni, sebab Mizi cakap ada yang baik, ada juga yang jahat. So contohnya lah, kalau kita tengok selalu kalau kita minum susu culture, kalau kita nak perap apa-apa, contohnya macam yeast, itu adalah jenis bakteria yang bagus untuk dari segi pemakanan kita. Dan juga dalam usus kita juga ada bakteria yang bagus untuk kita punya sistem penghadaman kita. So ada jenis bakteria yang kita katakan macam jahat, yang boleh efek kepada tubuh badan kita. Once macam contohnya, kenapa kita pergi sometimes ataupun kita masak, kita kena basuh kita punya telur ayam tu. So actually pada lapisan kulit telur tu ada sejenis bakteria yang dinamakan sebagai Salmonella. So kalau kita tengok juga, kenapa orang yang makan makanan yang contohnya yang dah basi ataupun yang dah terdedah kepada kuman ataupun terdedah kepada udara, ada masalah keracunan makanan. So that's why keracunan makanan tu adalah disebabkan oleh bakteria yang jahat. Why? Untuk kita tengok masalah-masalah tentang virus sekarang ni. So virus ni adalah kita sangat-sangat, kalau nak dibandingkan dengan bakteria, dia punya kecilnya adalah 15 kali ganda lebih kecil berbanding bakteria. That's why sangat-sangat susah untuk someone untuk nak detect untuk virus ni. Kalau kita tengok virus yang kita pernah dengar, iaitu berkaitan dengan kita punya yang sebelum ni, SARS, MERS-CoV, kalau kita tengok untuk HIV, hepatitis C, semuanya dengue, itu adalah sejenis semua adalah berkaitan dengan virus yang kita ketahui. So jadi kalau kita nak tahu, sebelum ni kita telah dikejutkan dengan influenza. So Mizi ada baca dan juga tengok share seorang doktor ini, doktor yang sangat-sangat maksudnya arif tentang perubatan. So actually kalau kita tengok seseorang doktor tu, dia tak tahu sama ada seseorang pesakit tu adalah COVID-19 positif. So jadi bagaimana mereka nak detect, sebab simptom-simptom untuk COVID-19 ni dia adalah lebih kurang sama dengan influenza. So that's why honestly ataupun kejujuran pada diri sendiri tu sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab doktor hanya boleh trace ataupun boleh tahu berdasarkan latar belakang kita. That's why macam orang yang baru balik dari mana-mana overseas, mana-mana luar negara, perlu bagi tahu dan perlu self quarantine selama 14 hari. Dan orang yang ada terdedah dengan maksudnya orang-orang yang maksudnya dalam golongan-golongan yang positif, so juga kena bagi tahu doktor. That's why dengan analisis ataupun tahu sedikit latar belakang tu, dia akan bagi impact ataupun bagi maksudnya kesan-kesan yang seterusnya untuk nak buat test analisis untuk nak menentukan sama ada positif ataupun negatif sendiri. So that's why kita nak tahu keadaan kita tu dari segi kita punya tubuh badan kita. Basically yang Mizi cakap tadi adalah berkaitan dengan kita punya virus ataupun bakteria sendiri. So jadi Mizi nak cerita sedikit. Semalam merupakan kita punya World Autism Awareness Day, iaitu 2 hari bulan 4
untuk setiap tahun, maksudnya dunia akan meraihkan Hari Kesedaran Autism Sedunia. So jadi dekat sini Mizi nak cerita apa itu dari segi autism, sebab sekarang ni kita pun nak banyakkan lebih kepada aspek kesihatan kita. So sebelum Mizi go through dengan kita punya struktur, kita punya tulang belakang kita, so kita tengok dari segi autism ni adalah satu keadaan yang disebabkan kita punya gangguan perkembangan otak yang berterusan ataupun kekal lah. So selalunya autism ni akan maksudnya ada pada waktu awal perkembangan 2 hingga ke 3 tahun untuk kanak-kanak sendiri. So jadi ada pelbagai jenis, maksudnya dari segi kita nak kenali orang itu sama ada dia autism ataupun tidak, berkaitan dengan kita punya peringkat awal, dia punya keadaan-keadaan perubahan dari segi dia punya perkembangan untuk otak dia, dari segi dia punya sosial dan juga sebagainya. So jadi sedikit yang kita tahu, sebab kita kena aware untuk kita punya, kalau ada dari golongan ahli keluarga kita ataupun rakan-rakan kita yang ada autism ni, jangan kita maksudnya sisihkan mereka, ataupun kita kena aware, kita kena sedar bahawa mereka juga adalah maksudnya kanak-kanak yang hendak lalui sistem perkembangan dari segi seperti kanak-kanak yang biasa. So kita ada sedikit ciri-ciri autism yang Mizi nak bagi tahu, iaitu dari segi ada masalah dari segi kemahiran sosial, hubungan sosial. So jadi dari segi tiada hubungan antara maksudnya mata, maksudnya interaksi antara eye contact dia yang terhad, tidak suka dari segi untuk nak dibelai. So jadi dia punya interpretation untuk social skill dia memang di tahap-tahap yang sangat-sangat rendah, dan juga dia punya interaksi lebih kepada untuk bersendirian, tak mahu dalam keadaan untuk komunikasi lah untuk orang-orang autism. So actually semalam adalah Hari Autism Sedunia. So jadi kita nak tengok kita punya untuk viewers kita. So kita minta untuk semua untuk share lagi kita punya live pada hari ini. So jadi Mizi go through dengan kita punya tajuk kita yang spesifik pada hari ini, iaitu berkaitan dengan produk kita V-Spine dan juga tulang belakang. So actually berkaitan dengan kita punya sistem tulang belakang kita, kita tahu tulang belakang ni merupakan kita punya satu struktur yang sangat-sangat penting dalam tubuh badan kita, iaitu kita katakan sebagai backbone, ataupun kita kata tunjang lah, sebab tulang belakang adalah backbone lah. So maksudnya dia macam tunjang. Kalau kita tengok untuk Semenanjung Malaysia sendiri, kita ada Banjaran Titiwangsa. So actually itu adalah merupakan backbone untuk Semenanjung. So sama juga dengan kita, kita punya badan, kita punya tulang belakang kita merupakan satu komponen yang sangat-sangat penting. So jadi kalau kita tengok untuk tulang belakang kita ni, dia ada terdiri daripada berapa bahagian, iaitu 5 bahagian, dan juga daripada 5 bahagian tu dia dah dibahagikan mengikut ruas-ruas yang kita katakan dekat sini, ruas-ruas yang mengikut dia punya berapa spesifikasi, dan juga sangat berkaitan dengan kita punya keadaan. So jadi terdapat daripada 5 bahagian tu ada 33 ruas ataupun kita katakan disc lah, yang akan membentuk satu keadaan kita punya backbone ataupun kita punya tulang belakang tersebut. So jadi kalau kita tengok dekat sini, untuk kita punya keadaan tulang belakang kita akan bagi efek kepada kita punya keadaan keseluruhan tubuh badan kita. Sebab setiap ruas yang ada pada tulang belakang tersebut, dia akan bagi maksudnya signifikan kepada organ-organ tertentu, di mana dia akan hubung kait dengan organ-organ lain dalam tubuh badan kita. So jadi dekat sini so jadi sebab kita tahu memang tulang belakang ni adalah aset yang penting. So kalau kita tengok contohnya lah, kalau kita ada masalah-masalah penyakit,
once macam sometimes doktor tak boleh untuk nak ambil ataupun nak tahu kita punya penyakit melalui ujian darah. So doktor ataupun MO akan guna air tulang belakang ataupun air sumsum tulang ni untuk nak tahu penyakit lebih terperinci lagi penyakit yang kita alami. So jadi itu adalah the last choice ataupun pilihan yang terakhir. Bila doktor ambil air sumsum tulang belakang ni, itu adalah pilihan yang terakhir untuk doktor tersebut nak diagnose apa penyakit yang kita alami ataupun penyakit yang dihadapi oleh pesakit tersebut. That's why kalau orang cakap ambil air sumsum tulang belakang ni, Mizi tak pernah experience actually. So adalah a few 2-3 orang kawan sangat-sangat sakit, dan actually dalam setahun hanya boleh lebih kurang 2 kali saja ambil. So once kali pertama dia tak dapat diagnose, kali kedua saja. So nanti kena tunggu lagi untuk nak ambil untuk fasa yang seterusnya. So jadi kita tengok betapa pentingnya kita punya tulang belakang. Sekejap lagi Mizi akan share. Kita tengok untuk struktur-struktur tulang belakang. Mizi akan share satu gambar yang lebih terperinci di mana pembahagian untuk kita punya tulang-tulang belakang ni dan berapa banyak ruas yang ada untuk setiap bahagian ni. So jadi dia akan ada 5 bahagian. Yang pertama iaitu kita punya bahagian cervix, kita ada thorax, kita ada lumbar, kita ada sacrum dan juga yang sekali adalah coccyx. So ada 5 bahagian utama untuk tulang belakang ni. So maksudnya bahagian cervix akan ada 7 ruas, bahagian thorax akan ada 12, bahagian lumbar akan ada 5, sacrum akan ada 5 dan juga last sekali adalah coccyx akan ada 4. So jadi keseluruhan kita punya ruas untuk satu tulang belakang tu adalah 33 ruas. So jadi kalau kita tengok dekat sini, kita boleh tengok keadaan-keadaan bagaimana fungsi-fungsi ruas tu akan terjadi dalam kita punya tubuh badan kita. Dan sebab itulah Mizi cakap tadi, setiap ruas tu akan berkait antara satu sama lain dengan kita punya sistem-sistem ataupun organ dalam tubuh badan kita. So jadi kita pergi kepada kita punya untuk bagaimana ataupun fungsi untuk kita punya tulang belakang tersebut. So actually tulang belakang ni sangat-sangat penting dan dia juga ada beberapa fungsi yang Mizi akan terangkan, iaitu kita tengok untuk fungsi tulang belakang yang pertama adalah sebagai sokongan. So sebab dia ada bahagian belakang, dia adalah sebagai sokongan untuk kita punya tubuh badan. Sebab kita tahu tulang belakang ni dia ada dari leher kita di atas ni sampailah ke kita punya punggung kita. So jadi dekat sana tulang belakang tu dah adalah sangat-sangat penting sebagai sokongan untuk kita punya tubuh badan dan juga kita punya organ-organ yang penting. Yang kedua, kita punya tulang belakang ni penting untuk flexibility ataupun untuk kita mudah nak lentur. Even though kita macam berdiri, duduk, kita nak mengiring, mengiring ke kanan, ke kiri dan juga sebagainya. Macam contohnya pada bahagian atas ni, cervix adalah untuk kita nak belok, bukan belok, untuk kita nak pusing ke kiri atau ke kanan ataupun nak pusing pada bahagian leher. Ini adalah kita punya bahagian ruas cervix kita yang di atas tu. So maksudnya fungsi yang kedua untuk kita punya tulang belakang ni adalah untuk kita punya flexibility ataupun untuk kita punya mudah untuk nak kita lentur ataupun kita nak bergerak lah, nak pusing kiri kanan dan juga sebagainya. Okey, kita tengok untuk yang seterusnya. Fungsi tulang belakang yang seterusnya adalah untuk kita nak lindungi kita punya saraf. Sebab kita tahu dekat setiap ruas kita punya, contohnya ini ruas-ruas kita punya tulang belakang, setiap ruas tu ada juga yang macam Mizi ceritakan sebelum ni, ada kita punya saraf-saraf ataupun ligament, tendon dan juga sebagainya yang akan menghubungkan kita punya tulang dengan tulang ataupun tulang dengan sendi. So setiap saraf tu akan ada pada bahagian-bahagian antara ruas-ruas kita punya tulang belakang.
So that's why sangat-sangat penting untuk tulang belakang ni untuk nak lindungi saraf-saraf, supaya kalau kita tengok ada macam sometimes saraf ataupun tulang tersepit ke, ataupun dari segi keadaan-keadaan tersebut. So sangat-sangat penting untuk kita punya tulang belakang ni untuk nak lindungi kita punya saraf-saraf utama. Dan yang keempat adalah untuk penghasilan sel darah merah. So jadi kalau kita tengok tulang, dia adalah berkaitan dengan sum-sum tulang kita. So jadi sum-sum tulang ni akan terdiri daripada sel darah merah, sel darah putih, yang di mana dia juga penting untuk dari segi kita punya nak hasilkan sel darah merah yang baru, dan juga dari segi sel darah putih adalah untuk pertahanan badan kita ataupun maksudnya melawan penyakit lah, virus, bakteria dan juga sebagainya. Antibody yang sangat-sangat penting untuk tubuh badan kita lah, dari segi kita katakan basmi kita punya kuman, bakteria, macam saya cakap tadi, untuk nak melawan penyakit. Okey, seterusnya kita tengok untuk fungsi yang kelima adalah pelindung untuk organ-organ utama. Sebab dia ada di bahagian belakang, so dia akan cover kita punya keseluruhan actually untuk kita punya organ-organ utama. So di bahagian hadapan kita, actually kita ada dari segi kita punya jantung, paru-paru, kita punya usus, kita punya pankreas, kita punya empedu, dan kalau bahagian belakang kita ada kita punya buah pinggang dan juga sebagainya. So jadi dekat sana sangat-sangat penting untuk kita punya tulang belakang tu yang ada 5 bahagian tersebut untuk kita nak lindungi kita punya organ-organ utama. Dan juga, dan yang terakhir, yang keenam adalah sebagai dia untuk menyerap getaran. Once macam contohnya lah, untuk menyerap getaran ni, macam contohnya kalau kita terjatuh, terhempak. So actually tulang belakang ni dia sebagai cushion untuk nak menyerap getaran-getaran dalam tubuh badan kita ataupun vibration dalam tubuh badan kita, supaya dia tak menyebabkan keadaan ataupun kecederaan yang lebih teruk. So jadi ini Mizi nak tekankan satu, untuk tulang belakang ni sebab Mizi cakap tadi dia berkaitan dengan semua organ utama. Once macam ada masalah-masalah berkaitan tulang belakang, dia akan bagi kesan juga kepada organ-organ tubuh badan kita yang lain. So that's why kalau orang tu macam accident, kecederaan yang parah, ataupun ada jenis yang bersukan yang aktif sangat-sangat yang boleh menyebabkan kecederaan pada bahagian tulang belakang, so sedikit demi sedikit dia boleh menyebabkan kepada keadaan lumpuh ataupun dari segi keadaan efek kepada organ-organ tubuh badan kita yang lain. Okey, so jadi kita tengok untuk keadaan-keadaan yang kita boleh tahu ataupun penyakit-penyakit. Kita tengok contoh, sometimes kita ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem tulang belakang kita. Macam Mizi cakap tadi, once macam orang yang ada kecederaan ataupun ada masalah tulang belakang disebabkan oleh kemalangan ke, macam accident ke, so itu adalah memang ada masalah-masalah disebabkan oleh aktiviti-aktiviti sukan ataupun yang macam tadi. Ada sometimes dia macam kita pernah dengar tentang slip disc ataupun hernia. Tu perkara-perkara tersebut lebih menyebabkan keadaan kita punya keadaan tulang belakang kita tersepit disebabkan oleh saraf ataupun terlebih ataupun terkeluar daripada landasan dia. So jadi kalau kita tengok sometimes untuk kita punya keadaan-keadaan tersebut, kita boleh maksudnya hanya dari segi pembedahan ataupun pil penahan sakit saja sebagai rawatan untuk nak kita katakan nak kembali pulih ataupun untuk nak hanya sebagai mengurangkan keadaan simptom penyakit-penyakit tersebut. So jadi kalau kita tengok untuk keadaan-keadaan rawatan-rawatan tersebut, pembedahan dengan kos yang terlalu tinggi, sometimes ada juga efek ataupun kesan-kesan yang lain. Sebab tu Nizi cakap
tulang belakang ni sangat-sangat penting. Once macam ada masalah, dia akan efek kepada kita punya organ-organ yang lain. So that's why lah kita tengok untuk MXV sendiri, kita dah keluarkan satu produk yang sangat-sangat spesifik untuk nak kita katakan bagi kesan ataupun mengurangkan simptom-simptom untuk penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah berkaitan dengan kita punya tulang belakang ni. Okey, so jadi kita tengok kepada kita punya produk, iaitu kita tengok untuk produk kita punya V-Spine ni. So ini adalah kita punya V-Spine. So V-Spine ni actually dia adalah satu dia macam ni, satu terus dia dalam bulatan lah, bukan tak perlu, maksudnya tak perlu nak kancing dan juga sebagainya. So kita hanya pakai dari bahagian bawah, dan di belakang ni ada 3 rod, iaitu 1, 2, 3. Kita ada 3 rod titanium ni yang kita khususkan, kita perlu letak ini letak pada bahagian betul-betul pada bahagian tengah lah. Ini bahagian kiri dan juga kanan. So jadi kita pakai saja, pakai dari bawah. So ini bahagian pada bahagian belakang, yang 3 rod pada belakang-belakang, dan satu yang di hadapan ini bukan rod tapi dia sebagai tulang untuk di hadapan lah. Kita letak, kita pakai pada begini. So betul-betul pada kita boleh letak pada atas sedikit pada bahagian perut ataupun abdomen kita, ataupun kita boleh letak pada bahagian betul-betul pada, kita tengok keadaan mana yang kita sakit. So sometimes kalau kita sakit pada bahagian bawah, iaitu pada bahagian pinggang kita ataupun bahagian maksudnya pinggul kita, kita juga boleh letak pada bahagian sana untuk kita punya kesan ataupun bagi impact lagi kepada kita punya keadaan. So jadi kita punya produk untuk V-Spine ni memang fokus kepada kita punya tulang belakang kita. So jadi orang yang ada masalah-masalah berkaitan macam yang tulang belakang dia tak okey, bentuk S ke, sometimes yang ada masalah saraf, tulang sendi dia. So jadi kita sangat-sangat sarankan untuk pakai kita punya produk V-Spine ni dengan ada 3 rod di belakang untuk kita punya titanium, dan juga dia memang fokus kepada untuk kita orang-orang yang ada masalah tentang tulang ni. So kalau kita pakai pun sangat-sangat mudah sebab dia adalah kalau kita tengok sangat-sangat fleksibel. So pakai saja dari bawah, so dia memang cengkam terus pada bahagian kita punya pinggang dan juga bahagian tulang belakang lah, untuk kita nak support. Macam tadi Mr. cakap ada 6 fungsi utama kita punya tulang belakang tu. So jadi sangat-sangat penting untuk kita nak bagi sokongan, untuk kita bagi dapat posture yang betul. Sometimes orang, contohnya kalau dulu waktu dia muda-muda, dia ada kerja angkat barang yang terlalu berat, so menyebabkan posture yang tidak betul, ataupun keadaan yang kita tengok duduk ataupun tidur yang tidak betul. So sometimes mereka disarankan untuk pakai kita punya produk V-Spine ni untuk bagi pengukuhan dan juga untuk menyokong balik tulang belakang. So orang yang ada masalah tentang slip disc ke, untuk osteoarthritis ke, dari segi kita punya masalah tentang arthritis, so berkaitan dengan tulang belakang, kita boleh bagi sarankan untuk pakai kita punya V-Spine ni yang sangat-sangat bagus untuk kita nak lindungi dan juga untuk kita nak katakan bagi balik, optimumkan balik fungsi untuk V-Spine ni. So jadi yang mana untuk Max Gabion ataupun viewers kita yang ada maksudnya nak kongsikan perkongsian anda yang pernah pakai V-Spine, ataupun dari segi yang nak bertanya soalan tentang V-Spine ni, so boleh utarakan dekat ruangan komen kita lah. Sama-sama kita kongsikan manfaat dan juga kebaikan untuk penggunaan V-Spine ni. Okey, so kita tengok ada apa-apa pertanyaan ataupun kita tengok untuk ruangan komen kita. So yang mana kita nak
jawab ataupun ada apa-apa pertanyaan tentang kita punya V-Spine ni. So actually kalau kita tengok untuk V-Spine ni tak ada masalah untuk bagi orang kalau kita tengok orang yang ada masalah lain-lain lah penyakit, bukan saja tentang tulang belakang. Actually kalau dia ada masalah tentang dari segi tersepit saraf ke ataupun dari segi, sebab dia juga akan menyokong kita punya abdomen pada bahagian hadapan kita. So that's why kita bukan hanya fokus kepada bahagian tulang belakang. So actually dia juga fokus kepada kita punya keadaan-keadaan yang lain. So sebab kita ini saya dapat satu saya nak kongsikan sedikit, iaitu perkongsian testimoni daripada grup Harvey dan Evina sendiri daripada Sabah, iaitu adik kepada Puan Regina. So actually kalau kita tengok apa yang dikongsikan pada hari pertama penggunaan produk V-Spine ni, sebab beliau ada masalah berkaitan dengan saraf sendiri. So hari pertama pakai dia dah berpeluh-peluh. So dia kena minum air kosong yang banyak lah. Actually dia dah minum 3 liter hingga 3 liter lebih. So jadi dari sana dia dah dapat kesan ataupun perubahan yang dialami. Bila hari pertama tu, malam tu dia nak tidur, dia rasa tidur yang berkualiti. Dia macam tidak tidur bangun, tidak tidur bangun, dan juga dia rasa perubahan tersebut. So sebab hari ke hari penggunaan dia, so dia dah nampak impact ataupun maksudnya perubahan yang sangat-sangat ketara pada bahagian dia punya tulang belakang. Dan sampai satu hari bila dia dah basuh, sebab produk ni semasa kita PKP kita hanya pakai dalam rumah. So jadi dia basuh tu dia boleh nampak sangat banyak maksudnya air tu berwarna gelap kotor. So that's why kita punya fabric ni pun pandai untuk nak serap kotoran-kotoran, maksudnya benda-benda yang sangat tak baik dalam tubuh badan kita, toksin, untuk masuk ke dalam fabric ni. Once kita basuh, dia akan release, dan juga kita perlu dan juga selalu yang seperti dikatakan jemur dekat bawah cahaya matahari. So that's why bila tak pakai, beliau ada beritahu sangat-sangat macam rasa letih, tak bertenaga, tapi taklah rasa sakit yang macam sebelum tu. Tapi once dia dah habis jemur, dia dah basuh, dah kering, pakai balik, keadaan sakit tersebut dah kembali beransur pulih. So kita tengok untuk macam Mizi cakap tadi, yang sebelum-sebelum ni Mizi pernah kongsikan bahawa pengeluaran toksin ni ada 4. So melalui kita punya kulit, peluh tu macam beliau ada cerita, peluh dia berbau, maksudnya rasa macam masin sedikit. So jadi kita tengok keadaan itu keluar melalui kita punya kulit dan berpeluh yang sangat-sangat banyak. Dari segi yang kedua, paru-paru kita, pernafasan kita, itu adalah kahak. Yang ketiga, air kencing. Apa yang dikongsikan oleh beliau, beliau memang tak minum kopi dan juga tak minum minuman yang bergas. So jadi beliau juga ada cerita awal permulaan air kencing beliau tu berwarna kuning dan sangat-sangat berbau. Tapi dari hari ke hari penggunaan produk V-Spine ni, beliau dapat rasakan bahawa warna dan juga bau tu semakin berkurangan. Dan yang terakhir adalah melalui najis kita. Dan beliau juga ada kongsi kalau sebelum ni tak boleh makan benda-benda yang bergas ataupun berangin lah orang cakap. Tapi bila dia dah pakai kita punya produk ni, dia dah boleh makan. Maksudnya maksudnya dia cuba minum hari tu, cuba minum teh, ataupun dia cuba makan-makan. Kalau teh tu macam jenis berangin ataupun menyebabkan gastrik, masalah gastrik beliau pun telah maksudnya kembali berkurangan lah berbanding dengan sebelum ni. So that's why macam Mizi cakap tadi, untuk penggunaan V-Spine ni bukan saja spesifikasi untuk orang yang ada masalah tentang tulang belakang. Dia juga akan mencari masalah-masalah yang ada dalam tubuh badan kita. So dia akan betulkan, dia akan maksudnya buat adjustment untuk cleansing dan juga sebagainya. So jadi so dari segi apa yang dikatakan oleh Encik Nazri, okey, untuk V-Spine weekend ni memang senang untuk kita pakai dan sangat-sangat selesa. Sekali pakai sukar untuk nak dilepaskan. Okey, thumbs up. Okey, so jadi untuk kita tengok
Banyak yang orang yang ada masalah tentang tulang belakang ni, dengan penggunaan V-Spine ni kita dapat bantu masalah mereka, dan juga kita tengok apa yang kita kongsikan daripada Puan Nurbani sendiri. So actually kita tengok keadaan-keadaan tersebut, di mana keadaan-keadaan kita tentang kita punya tulang belakang kita. So actually kalau kita tengok untuk perkongsian daripada Puan Nurbani sendiri, V-Spine senang dan selesa dipakai, sarung je. Saya dah guna lebih dari 7 tahun, injured pada saraf di C2 dan juga C3. So C2 dan juga C3 ni adalah bahagian atas sekali, iaitu bahagian cervix kita. So jadi sapu ribbon cream dan sarung dengan kita punya V-Spine, saya mampu duduk dan berdiri lama. Sakit saraf pada bahagian belakang memang seksa akibat daripada kecederaan sebab kecederaan tu selalu dapat frozen shoulder. Dah berpuluh kali buat fisio, masih tak resolve juga. So now dah 6 tahun tak buat fisio, memang bantu sangat pergerakan harian. Jangan berkira untuk kesihatan, tapi pandai-pandailah berkira untuk long term. Thank you MSB. So actually betul. So sangat-sangat kita katakan untuk orang yang dah selalu macam ada masalah berkaitan dengan sistem tulang ataupun sistem saraf ni, akan pergi buat fisioterapi. So sometimes Mizi cakap untuk buat fisioterapi boleh go through fisioterapi, tak ada masalah. Tapi kita akan tambah macam apa yang dikongsikan oleh Puan Nurbani tadi, penggunaan kita punya sometimes untuk ribbon cream, dan juga Mizi nak sarankan kita juga ada suplemen untuk Koala Plus ni. So dia sangat-sangat bagus untuk kita punya dari segi kita punya saraf, untuk kita punya collagen balik kepada kita punya sendi. So dengan penggunaan V-Spine dia akan top up lagi, lebih lagi, dan juga kesan tindak balas rawatan tu memang akan lebih maksimum lagi. Okey, so jadi kita juga ada perkongsian yang lain-lain juga, nanti Mizi akan bacakan. So jadi untuk ini kita janganlah macam sometimes untuk aspek kesihatan sekarang ni dengan kita punya keadaan moden kita. So orang cakap dari segi penggunaan produk yang berkualiti for the long term punya merupakan salah satu aspek yang kita kena titik beratkan lah. Sebab kalau kita tengok untuk produk weekend ni, macam Mizi cakap, untuk tenaga yang ada dalam produk ni adalah sampai bila-bila. So dia takkan bagi kesan yang orang cakap dari segi penggunaan dia tu, even though kita bagi dekat ramai orang pun, tenaga dia takkan hilang sampai bila-bila. Once kita kena hanya jemur dekat cahaya matahari untuk recharge balik kita punya material-material ataupun ingredient yang ada dalam kita punya produk weekend ni, supaya dia boleh release tenaga yang ada dalam kita punya produk weekend tersebut, iaitu kita ada far infrared, ion negatif, dan juga kita punya keseimbangan potensi bioelektrik tersebut. Okey, sekejap So yang mana ada soalan ataupun yang mana nak berkongsi lagi penggunaan untuk V-Spine ni, boleh letak dekat ruangan komen sana. So Mizi akan bacakan anda punya perkongsian dan juga pertanyaan-pertanyaan lah. So kita tengok sedikit. So kita tengok untuk kita ada perkongsian daripada Zila JB. Mungkin Puan Zila ni stay di JB. Okey, dulu saya kerap sakit pinggang. Sejak pakai V-Spine ni rasa lega, dan bila tak pakai tak best pula. And nak duduk lama pun okey je. Kalau tak pakai rasa cepat sakit. Jadi memang sentiasa pakai. So memang kena almost pakai, sebab kita punya macam Mizi cakap,
pergerakan, flexibility dan juga mobility, ataupun kita katakan kita nak lentur sana sini, pergerakan nak pusing kiri kanan, itu akan melibatkan kita punya tulang belakang kita. So that's why macam orang yang ada masalah-masalah berkaitan dengan tulang belakang, even though masalah kita punya tersepit, ruas-ruas tulang belakang macam tadi C4 ke C2 ke, adalah berkaitan dengan macam tersepit ke, so dia akan beri impact dari segi untuk pergerakan dan juga sebagainya. So that's why kalau orang tu masih lagi dalam keadaan yang tak okey, dia memang kena teruskan pakai sampailah satu tahap tu dia punya keadaan tu ataupun saraf tu dah kembali sembuh, dan juga maksudnya dia punya fungsi telah sampai ke tahap yang maksimum lah untuk nak baik pulih keadaan tersebut. Okey, so jadi kita tengok untuk perkongsian yang seterusnya. So jadi kita ada perkongsian daripada Puan Faizah Ahmad. Saya showkan bagi sesiapa yang memandu kereta lama atau untuk long journey, pakailah V-Smile. Ya, betul. So sometimes macam orang yang nak balik, sekarang ni tak boleh lah kan sebab kita PKP. So sometimes macam orang for nak balik for long journey, balik raya ke ataupun balik kampung, perjalanan contohnya 4-5 jam, so duduk dalam kereta tanpa henti. So bagus untuk pakai kita punya V-Spine ni untuk nak betulkan kita punya posture ataupun kita punya kedudukan kita punya tulang belakang tu. So sometimes orang yang pakai ni dia tak rasa macam kadang sometimes perjalanan yang jauh, kadang-kadang orang yang macam bawa kenderaan yang berat, even though yang pemandu lori ke macam tu, kita juga boleh showkan kepada mereka sebab sometimes mereka juga bawa barang-barang yang jauh untuk nak ekspor dan juga untuk nak pergi ke tempat-tempat tertentu dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh. So kita lebih sarankan untuk pakai kita punya V-Spine. So untuk long journey juga sangat sarankan. Okey, so kita ada perkongsian daripada Puan Elna, ini dari KK ni. So jadi best pakai V-Spine ni sejak guna V-Spine back pain dan juga menstrual pain dah kurang. So betul. So jadi untuk memang kita backbone untuk back pain ni dan juga menstrual sebab dia akan ada pada bahagian nanti Mizi akan kongsikan satu gambar rajah di mana pentingnya untuk kita punya keadaan apa yang Mizi cakap, yang setiap ruas tulang tu akan mewakili organ-organ tertentu dalam tubuh badan kita. So jadi kalau untuk menstrual ataupun bahagian alat sulit kita ataupun kemaluan kita ataupun organ seks kita, dia akan ada pada bahagian bawah sekali, iaitu yang Mizi cakap ada 4 ruas itu, bahagian koksik. So dia akan melibatkan pada bahagian sana. Itu adalah bahagian ekor kita. So jadi kalau orang yang ada masalah tentang menstrual ataupun kadang sometimes dia ada PMS ke macam cramp ke, so jadi sangat-sangat advice untuk pakai juga kita punya V-Spine ni sebab dia boleh mengurangkan dari segi menstrual punya problem, PMS dan juga sebagainya. Okey. Teringin nak pakai untuk kempes perut, boleh kan? Okey. So actually untuk nak kempeskan ataupun nak kurangkan maksudnya lapisan lemak, dia boleh, tapi kalau bagus kita untuk nak for slimming purpose ataupun dengan tambahan extra untuk kita punya germanium, kita advise untuk pakai kita punya B-Contour lah. Tapi tak ada masalah untuk nak pakai kita punya V-Spine ni sebab dia juga cover pada bahagian abdomen kita dan juga dia akan keliling pada bahagian kita punya keseluruhan lah untuk bahagian tepi, maksudnya kalau ada macam spare tire ke, maksudnya yang gelebih tu, dia boleh jugalah untuk sedikit demi sedikit. Sebab sometimes bila orang pakai V-Spine ni, dia sangat-sangat berpeluh. So that means pembakaran lemak tu juga berlaku dengan kita erti katakan lemak tu sebagai kotoran-kotoran ataupun lemak-lemak yang tak penting lah pada bahagian abdomen ataupun organ kita.
Okey, ya, sama juga untuk Puan Faiza, untuk yang menunggang motosikal, untuk long journey, yang macam Nizi cakap tadi, untuk yang mana drive, macam orang, kalau kita ada prospek kita yang macam bawa bas ke, untuk pemandu lori ke, yang mana for long journey, macam contohnya dari KL nak pergi ke Kelantan, Terengganu, untuk bawa barang, untuk bawa maksudnya kenderaan-kenderaan lori berat ni. So benda tu sometimes mereka long journey, so mereka perlu sokongan ataupun flexibility yang sangat-sangat bagus untuk nak sokong mereka punya tulang belakang tadi. So jadi untuk kita nak bantu kita punya masalah untuk tulang belakang ni, kita lebih advise untuk pakai kita punya V-Spine ni. Okey, so jadi itu adalah antara sedikit perkongsian, dan Mizi nak sentuhkan sedikit selain penggunaan kita punya V-Spine ni untuk kita punya tulang belakang. Actually untuk dengan keadaan sekarang ni, kita punya wabak pandemik COVID-19 ni, adalah kita advise untuk sangat-sangat galakkan kita nak tingkatkan kita punya sistem pertahanan tubuh badan kita. Actually, kalau kita tengok sistem pertahanan tubuh badan kita ni, dia bukanlah satu yang kita, bila kita kena spark dia dulu. So maksudnya kita kena, dari awal tu kita kena tahu kita punya keadaan ataupun imun tubuh badan kita. So produk untuk produk Vican, Reborn Cream, Cola Plus, dia akan boost up kita punya sistem pertahanan tubuh badan kita untuk nak melawan dari segi virus, bakteria dan juga penyakit. So ini sedikit kita kena tahu, kalau orang tu yang prospek kita belum lagi pernah pakai dan juga dari segi imun tubuh badan dia memang sangat-sangat lemah, kita sangat-sangat advise untuk mereka pakai dari segi kita punya combo set, dan juga kita tengok keadaan-keadaan yang tertentu dari segi masalah mereka. So bagi yang kita tahu keadaan yang normal, orang yang biasa-biasa, kita juga boleh pakai untuk kita nak tingkatkan lagi, untuk kita nak protect tubuh badan kita daripada masalah-masalah penyakit. That's why untuk kita nak mencegah tu lebih baik daripada kita untuk nak mengubati. Once kita dah disahkan macam positif untuk penyakit apa-apalah, tak kisah penyakit apa-apa, maksudnya kita dah ada penyakit tersebut. So jadi untuk kita nak costing, untuk kita nak mengubati tu ataupun kita nak merawat penyakit tersebut adalah lebih tinggi daripada kita mencegah daripada awal. That's why kerajaan sarankan untuk kita maksudnya jarakkan social distance kita 1 meter ataupun lebih, dengan kita kena pakai mask bila kita keluar. So lebih maksudnya once kita keluar, kita kena bawa hand sanitizer, ataupun balik rumah kena terus basuh kita punya tangan, sebab ini adalah untuk nak kurangkan kita punya rantaian peribadkan untuk COVID-19 ni. So sama-samalah kita ada lebih kurang berapa 11 hari lagi untuk sampai kepada 14 hari bulan 4 ni, sebelum berakhirnya kita punya PKP untuk second stage ni, untuk maksudnya 2 minggu yang seterusnya ni. So sama-samalah untuk kita duduk di rumah, habiskan masa yang berkualiti ni dengan ahli keluarga kita, dan juga sesiapa juga yang ada di rumah, habiskan masa yang berkualiti dan juga buat aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Dan juga Mizi sarankan untuk yang mana duduk di rumah tu, kita stay aktif juga, dan juga dari segi ambillah pemakanan yang sihat, yang berkhasiat, yang boleh maksudnya meningkatkan juga kita punya sistem pertahanan tubuh badan kita. Di samping kita pakailah produk-produk Vican, Reborn Cream, dan juga minum untuk Cola Plus kita sendiri, untuk sebagai kita punya alternatif perubatan dan juga untuk nak tingkatkan kita punya tahap kesihatan kita. So jadi Mizi rasa sampai di sini saja apa yang Mizi kongsikan pada hari ini, ilmu-ilmu yang Mizi kongsikan pada hari ini. Apa yang baik itu harap-harap kita share kepada rangkaian-rangkaian network dan juga semua yang dapat maksudnya ilmu tersebut. Dan mana yang salah
Mizi minta maaf banyak-banyak. Dan terima kasih Mizi ucapkan kepada semua Max Gabion viewers yang tengok live kita pada hari ini. So jadi Mizi doakan semua untuk sihat dan lebih kurang lagi 21 hari lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kita akan berpuasa. So jadi kita stay at home, stay active, keep safe. Kita jaga kita dan Mizi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye.